pagi. Hari ini kita teruskan lagi hukum indeks. Okey, kita akan buktikan hukum yang pertama. A kuasa kosong bersamaan dengan 1 di mana A bukan kosong. So, macam mana kita nak buktikan? Okey, kita perlu wujudkan dulu A kuasa kosong. And then kita akan cuba selesaikan soalan untuk mendapatkan 1. Jadi, macam mana saya nak cari A kuasa kosong? Okey, saya boleh cuba. Okey, menggunakan dua tetanan indeks dengan asas yang sama. Kemudian, kuasa dia apabila ditolak akan dapat kosong. So, apa tolak apa akan dapat kosong? Mestilah kuasa yang sama. Jadi, di sini asas yang saya guna 64. Kuasa saya guna 1 sahaja. So, 1 tolak 1 akan dapat kosong. So, saya sudah dapat A kuasa kosong. Sekarang saya nak uji. 64 kuasa kosong juga sama dengan 1. Saya boleh kira dari depan. Okey, 64 kuasa 1 sama dengan 64. So, 64 bahagi 64, saya akan dapat 1. So, terbuktilah bahawa 64 kuasa 1 sama dengan 1, maka formula ini adalah betul. Tetapi belum habis sebab saya belum bukti lagi A kuasa A tak boleh kosong. Okey, kita cuba lagi satu untuk buktikan A kuasa kosong sama dengan 1. Saya guna indeks terus. Okey. Saya wujudkan A yang sama, kuasa yang sama. Oh, ini salah. Ini ialah apabila asas sama, combine, kuasa kita boleh tolak. So, ini sepatutnya 3 tolak 3. So, saya sudah dapat 2 kuasa kosong. Sekarang saya nak tunjukkan 2 kuasa kosong ni sama dengan 1. Saya selesaikan 2 kuasa 3 bahagi 2 kuasa 3 dengan pendaraban berulang. So, kita akan ringkaskan sehingga semua dipotong. So, apa maksud ini? Semua dipotong maksudnya ini bersamaan dengan 1 lah. Jadi, sekali lagi kita bukti bahawa A kuasa kosong sama dengan 1. Kalau kita guna sebutan algebra pun boleh. Ini pun samalah. 3 tolak 3. Apabila M sama, kita gabung, kuasa kita tolak. So, barulah kita dapat M kuasa kosong. Sekarang kita nak buktikan adakah dia sama dengan 1, kita selesaikan ini. So, sama dengan tadi, kita selesaikan, dapat 1. Okey, kalau kita sudah faham konsep dia, benda yang bahagi dirinya akan dapat 1. Okey, jika asas yang saya guna ialah kosong, macam mana? Kosong bahagi kosong, cuba kita tekan kalkulator, kita akan dapat maths error. So, ini tak jadi. Tak boleh buktikan dia bersamaan dengan 1. Jadi, A kita tak boleh kosong. Okey, jadi sudah siap bukti 1, and then kita nak bukti formula yang kedua. Okey, di sini kita jarang buat latihan dulu. Dia hanya nak minta kita bukti dan tukarkan daripada positif kepada negatif. Okey, sekarang seterusnya kita masuk kepada indeks negatif. Tengok indeks yang negatif. Okey, dia nak kita tunjukkan bahawa sesuatu indeks yang negatif apabila kita tukar kepada positif, dia akan jadi pecahan. Okey, di mana asas dia akan jadi penyebut dengan nilai kuasa yang terus dipositifkan. So, macam mana? Saya akan cuba menghasilkan A kuasa negatif N dulu. So, macam mana saya nak hasilkan ini? Saya guna asas yang sama, and then saya tolakkan kuasa dia supaya dapat satu nombor negatif. So, ini sudah dapat. Kemudian saya nak buktikan bahawa 2 kuasa negatif 3 sama dengan 1 per 2 kuasa 3. So, untuk dapatkan ini, saya selesaikan 2 kuasa 2 bahagi 2 kuasa 5 dengan menggunakan pengiraan biasa. So, 2 kuasa 2 sama dengan 2 darab dirinya, sama dengan 2 kali, and then bahagi 2 kuasa 5. So, saya akan ringkaskan, kita boleh potong-potong, kita dapati tinggal 3/2 di bawah. So, kita akan dapat sama dengan 1 per 2 kuasa 3. Jadi, terbuktilah 2 kuasa negatif 3 adalah sama dengan 1 per 2 kuasa 3. Okey, jadi formula ini sudah boleh kita guna. Okey, kita nak belajar lagi satu kemahiran. Kita boleh tukar dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Okey. Kenapa kita nak tukar? Kita nak tukarkan sifat dia dari negatif ke positif dan positif ke negatif. Biasa soalan akan uji kita dari negatif ke positif. So, first yang kita kena tahu adalah indeks negatif ada negatif. Apabila negatif ini kita pindah ke positif, dia akan jadi apa? Kita buat step by step. Okey, ini. Negatif first step dia akan jadi 1 per. Kemudian kita akan terus pindahkan sama ada N atau A. Okey, sini saya pindahkan A dulu. Jadi daripada asas bila saya pindah ke pecahan dia akan jadi penyebut dia. So, saya nak tukarkan indeks negatif kepada positif kan? Negatif N
sekarang sudah jadi positif N. Okay, yang kedua. Okay, kalau saya punya indeks negatif, okay, sudah ada 1 per. Saya nak tukar kepada positif macam mana? Sama saja. Tadi negatif tukar jadi 1 per. Sekarang 1 per tukar jadi negatif. Tapi sebelum saya tukar, bawah ada lagi 1 negatif. So, 1 per masuk negatif. Bawah ada lagi 1 negatif. So, negatif, negatif, positif. So, N terus kita bawa ke atas jadi N positif. And then A daripada penyebut kita hantar saja menjadi semula asas. Okay, kes yang ketiga, senanglah. Kalau kita melibatkan 2 asas dalam bentuk pecahan, kita nak tukar kepada indeks positif, kita terbalikkan saja. Y per X jadi Y, X per Y jadi Y per X, and then dia punya N terus jadi positif. Okay, jadi kita cuba selesaikan soalan di sini. Soalan pertama. Okay, kita buat step by step. Nak tukarkan ini kepada indeks positif. So, kita nampak ada kuasa negatif. First step, negatif maksudnya 1 per. Okay, kemudian asas kita boleh bawa ke penyebut. So, sekarang negatif 2 sudah jadi kuasa 2. Okay, B. Sama juga ada negatif. Kita tulis dulu 1 per. X, asas kita bawa ke tempat penyebut. Okay, dan sekarang kuasa negatif sudah jadi positif. Okay, untuk C, okay, saya nak pindahkan negatif ke sana kan. Okay, tetapi saya ada lagi 1 per. 1 per ini sendiri bermaksud negatif. So, negatif, bawah lagi negatif 5. So, negatif, negatif, positif. Potong, sudah tak ada. So, saya tinggal 5 saja. So, saya bawa 5 saja naik. And then 8 sebagai asas. Siap. Okay, so ini jawapan kita. Okay, kita teruskan. Okay, macam tadilah. Okay, sini saya nak bawakan 1 per. Maksudnya negatif. And then kuasa negatif 9. Negatif, negatif. 9 terus jadi positif. So, Y dari penyebut kita hantar ke atas. Dia sudah jadi asas. Okay, kita tengok E pula. E di sini ada 2 asas. 2 dan M. Padahal 2 cuba tengok dia sudah positif. Tak payah tukar. Kita hanya perlu tukar M kuasa negatif 3. So, 2 kita hanya bawa sampai ke bawah saja. So, M kuasa negatif 3, negatif kita tukar kepada 1 per. M kita bawa ke penyebut. Negatif 3 sekarang sudah jadi positif 3. So, kita selesaikan ini. Atas darab atas, bawah darab bawah. Kita akan dapat 2 per M kuasa 3. F pun sama. 3 per 5 sudah positif. So, kita tak payah tukar lagi. Kita tukarkan N kuasa negatif 8 kepada positif sahaja. So, dia akan dapat 1 per N kuasa 8. Atas darab atas, bawah darab bawah. Settle. Okay, kita tengok contoh 3 pula. Ini lagi senang lah. Okay, kalau melibatkan pecahan, nak tukar kepada positif, terbalikkan sahaja. 2 per 3 jadi 3 per 2. Kuasa terus dipositifkan. X per Y jadi Y per X. Kuasa terus dipositifkan. Okay, kita nak teruskan dengan kemahiran seterusnya. Tadi kita negatif kepada positif. Sekarang kita nak tukar pula positif kepada negatif. Jadi, kalau ada 1 per. Okay, kita tukar balik jadi negatif N. And then daripada A, penyebut bawa semula menjadi asas. Sama juga dengan ini. A. Okay, saya nak tukarkan dia kepada negatif kan. Tapi, saya tak ada negatif. So, saya kena wujudkan negatif. Okay, jadi saya wujudkan 1 per. And then, N ini saya akan jadi negatif. Okay, 1 per maksudnya negatif. Lagi 1 negatif N. So, sudah dinegatifkan. Okay. Kes yang ketiga. Ni sama juga terbalikkan saja. X per Y kepada Y per X. And then kuasa dia terus dinegatifkan. So, kita cuba tengok contoh. Ke sini tak jawab semualah. Dia jawab satu A, C, E sahaja. Okay, kita tengok macam mana kita nak jawab. Okay, ini. Okay, nak tukar kepada indeks negatif. Okay, kita tengok ada 1 per. Ada 1 per maksudnya negatif. And then 4 kita hantar ke atas. 3 daripada penyebut kita bawa semula ke asas. C pula. C tak ada langsung.
negatif. Saya nak wujud kepada negatif. So, saya kena wujud 2 negatif supaya negatif jadi negatif, negatif, positif. So, negatif yang pertama adalah 1 per. Negatif yang kedua, 5 akan jadi negatif 5. So, 7 daripada asas saya turunkan kepada pengebut. Okay, E senanglah. Terbalik 4 per 5 jadi 5 per 4. And then kuasa dari 8 terus jadi negatif 8. Okay, kita cuba tengok soalan ini. Okay, ini yang penting ya. Okay, apabila kita selesaikan suatu soalan, jawapan terakhir dalam indeks negatif, kita kena tukar kepada positif. So, contohnya ini. Okay, ini kita boleh gabung sebab asas sama. Jadi, darab kuasa dia kita tambah. Sini pun sama. Bahagi jadi kuasa dia tolak. Jadi, kita boleh terus combine. 2 tambah 4 tolak 8. Kita dapat 3 kuasa negatif 2. Belum siap. Ini tak boleh stop. Okay. Kita kena tukarkan ini kepada positif. So, negatif akan jadi 1 per. Negatif 2 akan terus jadi positif 2. 3 bawa ke tempat pengebut. Siap. Okay, seterusnya kita akan uji. Kita akan tengok tadi indeks negatif kan. Sekarang kita nak masuk indeks pecahan. Okay, indeks pecahan. Pecahan kita ada pengebut dan yang bahagian atas. Kita tengok dulu pengebut. Pengebut ini sebenarnya bermaksud nilai punca kuasa untuk sesuatu asas. Okay. Jadi, kita buktikan betul tak formula ini. Okay. Ini adalah bersamaan dengan ini. So, yang punca kuasa 3 bagi 27, kita boleh terus selesaikan. Kita dapat 3. Maksudnya, 3 dalam dirinya 3 kali akan dapat 27. And then yang ini, macam mana kita nak selesaikan kalau tak guna kalkulator? 27 kita akan cuba jadikan dia sebagai satu indeks dengan kuasa 3. Jadi, kita boleh guna 3 kuasa 3. So, sekarang daripada 27 saya sudah kecilkan kepada 3. 3 ada 2 kuasa. Saya darabkan 2 kuasa itu, saya terus dapat 3. So, di sini saya buktikanlah bahawa persamaan ini adalah benar. So, saya boleh applykan. Okay, tukarkan setiap berikut kepada bentuk indeks pecahan 1 per n. So, n itu ialah apa? Nilai punca kuasa. Jadi, senang saja. Ini nilai punca kuasa berapa? 2. Jadi, 1 per 2. Ini nilai punca kuasa berapa? 3. Jadi, 1 per 3. Ini nilai punca kuasa berapa? 5. Jadi, M kuasa 1 per 5. Okey, sekarang kita terbalikkan pula. Daripada N, kita bawa ke depan. So, ini punca kuasa 5 kan? Ini 5 pengebut. Saya bawa ke depan jadi 5. Nilai punca kuasa 5. Ini nilai punca kuasa 8. So, bawa ke depan jadi 8. Ini 3. Okey, senang kan ini? Okey, hitung nilai pula. Okey, ini mungkin sesetengah orang rasa susah. Tapi lepas kita buat satu latihan pengukuhan, kita datang balik. Okey, kita tengok dulu macam mana. Okey, kalau guna kalkulator, kita boleh selesai. Kalau tanpa guna kalkulator, macam mana kita nak buat? Okey, kita akan tukarkan ini kepada indeks pecahan dulu. That's why kita nak belajar indeks pecahan. So, daripada nilai punca kuasa 5, saya bawa kepada 1 per n, letak di tempat n. And then dalam kolom ini, saya akan buat macam tadilah. Bukti formula ini. Saya akan tukarkan negatif 32 kepada suatu indeks, tata tanda indeks yang mempunyai kuasa 5. So, saya boleh tukar kepada negatif 2 kuasa 5. So, sekarang daripada negatif 32, saya sudah tukar asas dia kepada negatif 2. Dan dia ada 2 kuasa. 5 dan 1 per 5. Saya darabkan saja, saya terus dapat jawapan. So, tanpa guna kalkulator, jika kita boleh tukarkan suatu nilai punca kuasa kepada indeks pecahan, kita boleh selesaikan soalan. Sama juga dengan ini. First, kita tukar kepada indeks pecahan dulu. Nilai punca kita bawa ke n. And then kita selesaikan. Tukarkan 729 kepada suatu indeks yang mempunyai kuasa 6. So, kita boleh tukar kepada 3 kuasa 6. So, 3 sekarang ada 2 kuasa. 6 dan 1 per 6. Kita darabkan saja. Kita dapat jawapan. Okay, ini dia nak bagi tahu sajalah. Sebenarnya, indeks pecahan. Tadi kita hanya ada n. Sekarang kita ada m dan n. N adalah punca kuasa 2. Kalau kita tambah lagi M, sebenarnya dia adalah kuasa. Jadi, apa hubungan mereka? M per N, saya boleh keluarkan N sebagai 1 per N. Dan saya boleh keluarkan M sebagai kuasa M. Sama juga dengan ini, kalau dia dalam bentuk nilai punca kuasa 2, N tadi kita sudah tahu dia nilai punca kan? M adalah kuasa. So, saya boleh tulis dalam bentuk ini dan saya boleh tulis dalam bentuk ini. Sama sahaja. Okay?
So, ini boleh tengoklah sama sahaja. Okay, kita akan selesaikan ini. Okay, ini sabar ya. Ini sangat susah. Kita sudah habis semua hukum indeks. Kita nak apply. Okay, so cuba dulu. Okay, lepas kita buat latihan pengukuhan, kita akan balik ke sini. Okay, cuba tengok soalan pertama. Permudahkan. Target kita akan cuba hilangkan kurungan and then kita akan combinekan benda-benda yang mempunyai asas yang sama. Contohnya X kita boleh combine dengan X, Y kita boleh combine dengan Y. So, tapi sekarang kita tak boleh combine sebab dia dalam kurungan. So, kita kena keluarkan kurungan dulu. So, negatif 3X dalam kurungan, di sini ada 2 asas. So, saya kena darab 2 kali. Negatif ini sendiri ada kuasa 1. And then luar kurungan ada 3. So, dia ada 2 kuasa, darab. X pun ada 2 kuasa dalam kurungan, tak tulis apa maksudnya ada 1. So, 1 kali 3. Okay, dah siap. Ini kurungan sudah dibuka. Kemudian ini pula. Dalam kurungan ada 3 asas. 2 X dan Y. Okay, so saya kena buka. Okay, darab kuasa mereka. 2 sendiri ada kuasa 1. So, 1 dalam kurungan, 2 di luar darab. X, 3 dan 2 darab. Y, negatif 4 dan 2 darab. So, saya sudah kembangkan, sudah hilangkan kurungan. So, sampai tahap ini, saya selesaikan dulu. Okay, saya sudah tunjuk dalam warna benda yang kita boleh combine. Nombor dengan nombor, X dengan X, Y dengan Y. So, saya susun semula supaya dia ikut warna. Kemudian kita selesaikan lah. So, negatif 27 kali 4 bahagi 108. Okay, sebenarnya kita boleh terus ringkaskan. And then X kuasa 9 bahagi X kuasa 4. XX kita combine, 9 tolak 4. And then YY kita combine, negatif 8 tolak 3. So, yang ini tadi ada negatif 1. Saya boleh terus biarkan dia tulis dalam bentuk negatif saja. 1 boleh buang. And then X kuasa 5, Y kuasa negatif 11. So, belum siap lagi sebab Y kuasa negatif 11 dalam negatif, saya kena tukar positif. So, inilah jawapan kita. Panjang Okay. Tak banyak kita akan buat, tetapi kita kena tahu cara dia. Okay, ini soalan tahap yang 4 dan ke atas lah ya. Okay, kita tengok pula B. Okay, apa beza A dengan B? Tadi A kita hanya buka kurungan. Kemudian B kita kena buka kurungan dan kita kena tukarkan nilai punca kuasa kepada indeks pecahan. Kalau tak, saya tak boleh combinekan M. M dikurung di bawah nilai punca. So, first M saya kena tukar kepada indeks pecahan dulu. Kalau punca dia tak tulis di sini, maksudnya punca kuasa 2 lah. Jadi, tukar kepada indeks pecahan 1/2. N kita tuliskan sahaja. And then M, N kuasa 3, sini ada 2 asas. So, saya kena darab 2 kali. M sendiri ni kalau tak ada apa, maksudnya dia ada 1. So, 1 kali 1/3. N ada 2 kuasa, 3 dan 1/3 darabkan. Bawah, okay, ada 2 asas dalam kurungan. N dulu, M ada 2 kuasa. Negatif 1 dan 1/6 kita darabkan. N pula, okay, sebelum kita darabkan, kita kena buang dulu punca. Okay, ini punca tak tulis apa sebenarnya 1/2. Okay, and then 1/2 darab dengan kuasa 3, kita akan dapat N kuasa 3/2. So, N ada 2 kuasa, satunya 3/2, satunya 1/6. So, kita darabkan, kita dapat ini. So, kita akan dapat something like this. Saya sudah warnakan benda yang kita boleh gabung. Kita gabungkanlah. Okay, so kita selesaikan. Okay, kita lastly akan dapat something like this. Okay. Jadi, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Apa beza ini dengan tadi? Tadi kita ada boleh ubah, ada nombor. Yang sekarang ni semua nombor sahaja. Okay. Ini pun susah. Okay. Cuba tengok benda ni. Ini latihan yang kita akan buat kemudian. Okay. Banyak nombor kan? Tetapi jika kita boleh kecilkan menjadi asas yang sama, kita boleh combine. So, katakan 49 saya boleh tukar kepada 7 kuasa 2. 2401 saya boleh tukar kepada 7 kuasa 4. Dan bila dia ada asas yang sama, kita boleh combine. Okay. Jadi, 49 dan 2401 saya tukar kepada asas 7. 49 saya tukar kepada 7 kuasa 2. Jangan lupa dirinya ada 1/2. Jadi, 7 sekarang ada 2 kuasa, darabkan. Okay, 125 pun sama. Saya tukarkan dia kepada 5 kuasa 3. So, sekarang dia ada 2 kuasa, darabkan. Okay, bawah pun sama. Okay, bawah saya kena angkat 2 benda. Satunya 4 akan jadi 1/4. And then 401 jadi 7 kuasa 4. So, 7 ada 2 kuasa, darabkan. So, bila darab, kita dapat something yang very clear. Kita boleh settlekan asas 7 dan asas 5.
Ni ringkaskan sudah tak ada. Ini 5 kita combine. Negatif 1 tolak 1. Kita dapat negatif kuasa negatif 2. So, ini dalam indeks negatif kena tukar kepada positif. Dapatlah jawapan. Okay, so jangan risau. Jangan risau. Okay, latihan kerja rumah hari ini tak sampai buat latihan ini. Saya hanya perkenalkan dan kamu cuba. Boleh faham tak? Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Okay, kerja rumah hari ini, tulis dulu indeks, hukum indeks 2 dan jawablah. Okay, 5 soalan ini sahaja. Tukar and then cari nilai. Okay, jadi itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.